Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Terima kasih pada saudara pengurusi yang dihormati, yang berhormat saudara Azmin Ali, yang berhormat Puan Zuraidah, yang berhormat Tuan Haji Syari, tuan-tuan nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun rasa macam duduk di Mekah. Ya. Oh, seronok tuan-tuan, kena tiap-tiap hari macam-macam ni, seronok. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah dengar alunan bacaan Quran di dalam solat kita tadi. Mudah-mudahan perasaan kegembiraan kita bila kita dengar bacaan Quran dikumandangkan, kenikmatan, kelazatan yang kita dengar itu dapat memberikan sesuatu manfaat dan barakah kepada kita. Kerana kelebihan Al-Quran ni tuan-tuan menenangkan jiwa. Siapa yang dengar Quran tu tak tenang tu, tak tahu nak kata apa lah. Orang ni kalau ada masalah dengar Quran hilang masalah. Tetapi kalau dia dengar Quran jadi banyak masalah, adalah benda tak betul orang tu. Sebab Al-Quran ini menjadi sakinah, diturunkan sebagai ubat kepada kita. Ubat jiwa, ubat anggota badan, ubat zahir dan ubat batin. Jangan kita hanya anggap Quran ini hanya untuk bacaan semata-mata dalam Quran saja. Dia juga merupakan ubat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa' wa rahmah. Dia diturunkan sebagai syifa, sebagai ubat dan sebagai rahmat. Dan ubat itu bukan setakat ubat yang berpenyakit. Bukan setakat penyakit sesemua babi, sesemua apa, ini tidak. Penyakit dalam kehidupan ni banyak. Penyakit ketidaktenangan, penyakit juga. Ekonomi meleset, penyakit juga. Gula tak ada pun penyakit juga tu. Itu pun dikira penyakit juga. Benda yang menyusahkan orang dipanggil sebagai penyakit lah. Maka apa benda penyakit? Rujukan dia ialah Al-Quran, syifa dan rahmat dan sebagai satu tanda kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya akan menyentuh tentang ujian. Kelebihan-kelebihan ujian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Faedah-faedah ujian. Sebab hari ini kita tiap-tiap hari diuji. Yang berhormat saudara Azmin ada ujian dia. Tok Imam pun ada ujian dia. Ustaz Kazim pun ada ujian dia. Masing-masing ikut kepada kaedah masing-masing. Berbeza manusia, berbeza ujian. Makin tinggi iman seseorang, makin banyak ujian yang sampai. Sebab tu bila kita datang ujian, jangan susah hati. Ada orang bila datang ujian, dia susah hati. Dia tak boleh terima. Malah dia marah. Dia maki hamun. Dia tak seronok bila ujian datang. Sedangkan ujian-ujian itu ada sebabnya.
Di antara yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya telah diuji orang-orang sebelum daripada mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, supaya Tuhan kenal mana dia orang yang benar dan mana diakah orang-orang yang dusta. Sebenarnya orang yang mendapat ujian itu adalah berada di dalam kasih sayang Allah. Allah nak tengok orang ni orang baik atau orang yang benar, atau orang jahat atau orang yang penipu. Allah nak tengok di mana kedudukan kita itu. Jadi bila kita faham apa itu ujian dan kita belajar pula apakah faedah-faedah ujian, mudah-mudahan bila kita ditimpa dengan ujian, dia akan menjadi satu kekuatan kepada kita, bukan menjadi satu benda yang merosakkan akidah. Sebab ada orang yang datang jumpa saya baru lepas buat cubaan bunuh diri. Mak dia bawa, bapak dia bawa, anak saya ni ustaz tolong nasihat sekejap. Baru buat cubaan bunuh diri, minum klorok. Dia tak tahan pada ujian, klorok diminumnya. Ni pun penyakit juga. Banyak lagi boleh diminum, lecikang, soya bean. Yang kata minum klorok buat apa? Ini penyakit manusia ni. Bila dah tak tahan ujian, dia buat tuan-tuan yang bukan-bukan dia buat. Jadi yang malam ni kita nak sentuh pada tuan-tuan, mudah-mudahan bila datang ujian pada kita, kita tak lemah semangat, malah kita makin kuat. Yang pertama, apakah faedah ujian? Faedah ujian yang pertama, apabila tuan-tuan berjaya mengharungi ujian, tuan-tuan akan dapat merasai indahnya nikmat kemenangan. Setelah susah payah, berhempah pula, macam-macam ujian sampai pada kita, sakitnya, seksanya, anak isteri terseksa, kaum keluarga terseksa, apatah lagi tubuh badan terseksa. Allah Ta'ala bagi ujian. Tuan-tuan berada di dalam mana pun, tuan-tuan mesti dapat ujian. Kalau tuan-tuan berada dalam bidang politik, ujian dalam bidang politik. Kalau tak berani nak menghadapi ujian politik, jangan masuk diri dalam politik. Pergi buat kerja lain, jual tiket bas ekspres ke apa, agak lagi untung. Tak ada masalah. Habis-habis kuat yang kerja JPJ je, tu je. Kalau nak bercakap soal politik, mihnah, tohmah, fitnah, kena hadapi. Bila kita dah berjaya mengharungi ujian-ujian tadi, baru tuan-tuan akan rasa nikmatnya ujian itu, bila tuan-tuan beroleh kemenangan. Masalahnya ustaz, saya ni tak menang-menang ustaz, ni masalah ni. Udah 7-1 dah ustaz, ni masalah saya ni. Kena buat macam mana? Kena cek balik lah. Dah tahu tak boleh menang, yang kata lawan buat apa? Duduk diam-diam. Sebab tu masalah kita ni, nak bersilat dengan orang tak ukur kekuatan kita. Bila kalah, pening kepala kita. Siapa suruh ngajak bersilat? Jadi tuan-tuan, kita kena faham dalam konteks politik ada ujian untuk politik. Dalam konteks nak membangunkan masyarakat, banyak ujian untuk membangunkan masyarakat. Jawatan kuasa nak membangunkan masyarakat, seksa tuan-tuan. Ni nak buat program ni seksa, bukan semua orang setuju. Tak setuju ramai. Apa nak panggil tazkirah perdana apa, tazkirah perdananya? Oh dah marah tuan-tuan. Lantaklah tuan-tuan, buat aja. Bila tengok ramainya manusia datang, hilang perasaan tadi ni. Baru kita rasa, Allah, saya tuan-tuan tahu tak saya parking tahu mana? Ujung. Tawakal Allah lah kereta saya tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah, masuk tepi-tepi ni tak apa. Saya hujung sana tu. Kalau tuan-tuan balik sekali lagi, kereta yang hujung tu saya punya lah tu. Punya ramai je manusia. Bila kita berjaya buat program macam ini, baru kita rasa seronoknya. Tanya kepada pihak penganjur, majlis bandaran ke, majlis perbandaran ke, ahli majlis ke, tanya Zainul ke, Nazir ke, tanya AJK ke. Apa perasaan sekarang? Perasaan dia tak ada letih. Perasaan dia hilang penat. Perasaan dia hilang segala-gala. Yang seronok ialah seronok aja. Daripada semayang rasa seronok, kehadiran YB pun penuh, kehadiran orang ramai pun penuh, Ustaz Kazim pun datang. Tidak ada lagi perasaan yang lain melainkan satu perasaan seronok. Inilah dipanggil indahnya. Sopalah tadi kita diuji dengan puasa. Puasa. Kita diuji daripada subuh tak boleh makan.
Tak boleh makan tuan-tuan subuh. Daripada subuh sampai 7.22 tadi. Bila 7.22 baru kita boleh makan. Apa perasaan tuan-tuan bila tuan-tuan makan tadi? Free pula, lagi senang lah tuan. Free pula, lagi sedap lah. Kalau bayar tu boleh gagah jugalah. Ini masalah dia free. Allahu Akbar. Ya, ubah kereta. WLN 372 Mercedes-Benz menghalang laluan keluar. Ni kompon bukan saya punya. WLN 372 minta tolong ubah kenderaan tuan-tuan sebab menghalang laluan. Tuan-tuan, macam kita sambut puasa dan kita buka puasa, tuan-tuan rasa apa? Saya rasa seronok. Tak tahu kalau tuan-tuan tak seronok. Seronok tuan-tuan. Itu yang pegang kurma pukul 7.22 baru azan. Dia pukul 7 dah pegang dah menung. Sabarlah tuan-tuan. Dia asyik tu imam azan, ngap je. Asyik je, sudah tuan-tuan. Buatnya Tok Bilal tu tersilap sebut cubaan 1 2 cubaan. Hamba Allah dah makan. Kita pasal apa yang jadi macam tu? Sebab kita rasa seronok. Tadi saya buka puasa tadi satu tempat. Allah, ada orang belanja tadi. Tak apa, alhamdulillah lah. Seronok tuan-tuan. Pasal belanja. Seronok yang kedua, depan mata saya tuan-tuan. Belaga nak bertembur dengan dia. Pakai skirt tuan-tuan. Kalau skirt tutup lutut tu boleh gagah lagi. Ini dia, panjang sikit pada sepeda je. Menung saya tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Tak tengok depan mata. Tengok habislah separuh puasa aku. Duduk balik saya atas meja. Allah tak kursi tak jadi aku. Pakai skirt tuan-tuan. Yang bapak dia pakai sorban. Bapak katuk saya wallahualam. Elok dia makan-makan semayang tuan-tuan. Buat telekong elok ni semayang dalam bilik semayang tu. Skirt pun semayang tuan-tuan. Ngumpat saya ni. Tapi nak cerita tuan-tuan, puasa-puasa juga aurat tak dijaga. Allahu Akbar. Kesian kita ni tuan-tuan. Abang-abang, uncle yang ada anak dara macam itu, suruhlah tutup aurat. Kita ni berkepiah, kita ni bersongkok, berserban, main buka puasa dengan anak cucu. Tiba-tiba anak cucu pakai skirt tak cantik tuan-tuan. Sekali lagi saya tegur, marah mula. Bapa I pun tak tegur, you nak tegur I. Husband I pun tak tegur I, you nak tegur. Habib I pun tak tegur, you nak tegur I pula. Ini penyakit kita sekarang ni. Datuk saya pun tak tegur, you pandai-pandai nak tegur saya. Ini penyakit kita. Daripada orang lain tegur, baik kita tegur dulu tuan-tuan. Sebab bila orang lain tegur, kita marah. Baik tuan-tuan, indahnya kemenangan itu bila tuan-tuan berjaya. Supaya kita berada di tanah Arafah, di padang Arafah. Apa yang tuan-tuan rasa bila tuan-tuan wukuf? Krosos 3 bulan nak pergi haji. Kumpul duit, asal kumpul duit, anak minta. Asal anak minta, kumpul duit. Punya seksa nak pergi haji tu. Yang motong getah berpuluh-puluh tahun baru boleh dapat 10,000 nak pergi haji. Yang kerja jual besi buruk lagi lah tuan-tuan. Baru ni saya jumpa dengan seorang pencari besi buruk, termasuk pencari besi baru. Sekarang ni harga besi naik balik, jaga-jagalah tuan-tuan. Dulu harga besi turun, sekarang naik balik. Tak lama lebur dah kepala paip tuan-tuan. Berjaga-jagalah tuan-tuan. Punya teruk nak jaga besi, nak jual besi, nak cari besi, nak pergi haji. Kemudian kursus. Kemudian bersesak-sesak. Makan bersesak-sesak. Semayang bersesak-sesak. Sa'i tawaf bersesak-sesak. Naik bah berinjut-rinjut. Tidur pun di atas kemah dalam keadaan bersesak-sesak. Tiba-tiba bila sampai satu petang, hari wukuf, apa yang tuan-tuan rasa? Tidak ada benda lain yang tuan-tuan rasa melainkan satu perasaan yang seronok sangat, ketenangan yang seronok sangat. Air mata ni mesti bercucuk punya. Tak tahulah siapa-siapa yang tak menangis bila duduk di padang Arafah. Tak tahu. Dia tengok orang lain menangis, kenapa menangis? Dia tanya kita pula. Wallahualam, tak tahu nak jawab apa tuan-tuan. Entahlah, aku suka kamu pula. Tidak ada perasaan yang lain melainkan kita rasa kerdilnya depan Tuhan. Dan itu adalah kemuncak kehidupan. Tuan-tuan dapat ubena rumah banglo 4 tingkat, belum tentu lagi sama dengan duduk di atas bukit Arafah.
Tuan-tuan boleh beli kereta besar-besar, seronoknya mandu kereta yang besar, belum tentu dapat rasa macam mana seronoknya bila duduk di padang Arafah. Walaupun jambannya berkongsi, tandahnya berkongsi, tidak ada tempat yang seronok di Arafah, melainkan berdebu, semut dan sebagainya. Tetapi tetap kita rasa seronok. Sebab apa? Kita telah menang dalam mengharungi ujian. Serupalah dengan adik-adik kita ni pelajar tahfiz. 3 tahun dah hafal Quran, tidur tak cukup, main tak boleh, mengorak tak boleh, makan kari kepala ikan tak boleh. 3 tahun dah hafal Quran, hari ni tamat 30 juzuk. Barakallah, seronoknya. Tuhan saja yang tahu macam mana seronoknya hafal Quran 30 juzuk. Yang adik-adik hafal Quran di sini, ustaz-ustaz baik-baik, Ustaz Rawi, Ustaz Zuhair, baik-baik belaka. Belum lagi hafal Quran di Pakistan. Di Pakistan bila tengoklah, tiap-tiap hari kena balun. Salah pun kena, betul pun kena. Punya teruknya tuan-tuan ustaz tu, Mahat Tahfiz di Pakistan. Silap sikit aja penyepak tuan-tuan. Penyepak saya tak puas lagi, halui jari saya. Kena penyepak Pakistan. Bergegar ni tuan-tuan. Saya hari ni malu lah tuan-tuan. Pakistan berjaya melayakkan diri dalam kejohanan golf dunia, menewaskan Malaysia. Pakistan di padang golf ada ke? Itu yang saya menung, ada padang golf di Pakistan. Dema yang tak ada padang golf pun boleh masuk Piala Dunia tuan-tuan. Malaysia ni asal jumpa padang golf, asal padang golf jumpa, tak boleh pergi. Ada apa benda kita ni tuan-tuan? Stadium berpuluh-puluh ribu punya stadium, kalah saja. Dengan Laos kalah. Dengan Laos kalah tu saya boleh terima lagi. Dengan Palestin pun kalah tuan-tuan. Tak munasabah tu tuan-tuan. Itu nama dia Munasarawak. Dia tak munasabah ni. Adik-adik yang hafal Quran di Pakistan, ustaz nak bagi tahu, betul pun kena, salah pun kena. Sahabat saya tak pernah salah, asal hafal Quran dapat, asal tebuk mana-mana ayat dapat, tapi tetap kena penampar. Tamat je, khatam dah 30 juzuk, dia suruh kali belakang. Dia ambil tangan dia, kedebuk di belakang, menggeliat kawan ni. Dia tanya pada ustaz dia, kenapa pukul? Barakallah, jalan. Ambil barakah. Tuan-tuan, kalau kita siku dah. Saya tanya pada satu ustaz Pakistan, kenapa perlu pukul orang hafal Quran? Dia kata, Syekh, orang Pakistan ni, dia masak kari, masak nasi, masak lauk dalam dapur, dalam periuk tanah. Periuk tanah tu cuba tuan-tuan tengok. Ingat senang kan nak uli dah. Kena penyit, kena uli macam-macam, kena tepuk-tepuk macam roti canai tu. Kemudian kena bakar, kena jemur, kena bakar, kena jemur, baru boleh pakai. Barulah periuk tadi boleh dimasak bagi makan kepada ramai manusia. Macam itulah orang yang hafal Quran. Kena pukul, kena sepak, kena terajang. Bila dah habis nanti, barulah dia boleh mengajar pada orang. Dia buat orang macam periuk tanah tuan-tuan. Jadi siapa yang nak jadi periuk tanah, pergilah Pakistan. Itu kaedah mereka. Tapi yang pentingnya apa? Bila dah habis tamat, baru kita rasa nikmatnya kesusahan yang Allah Ta'ala bagi. Yang Allah Ta'ala bagi. Nikmatnya ujian yang Allah Ta'ala bagi. Serupalah orang perempuan. Orang perempuan berapa banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi. Mengandung salah, tak mengandung salah, kahwin salah, tak kahwin pun salah. Itulah nasib orang perempuan. Kahwin cepat pun salah. Anak dia yang mana yang nak kahwin tu? Anak dia yang mana? Yang habis SPM tu, yang baru habis periksa tu. Muda gila. Tak tahulah gatal gamaknya. Kahwin awal pun salah. Dia katanya gatal budak tu. Kahwin lambat lagi orang kata. Tak kahwin lagi ke? Mana ada. Dekat 50 dah tu. Agak-agak milih gamak je, mungkinlah, nampak. Kalau kahwin hantaran murah pun orang kata. Berapa hantaran anak dia? 1,000. Murah gila. Takkan 1,000 je, mesti ada apa-apa kan? Kata dia.
Bila letak mahal pun orang kata juga berapa hantaran dia? 20,000. Mahal gila. Nampak? Macam jual anak pula ya, nampak? Bila beranak mengandung, orang kata juga. Isteri dia mana? Isteri dia Sarah, tunggu hari nak bersalin. Ya Allah, rasanya baru je bersalin kan? Datang balik. Bila tak mengandung langsung pun orang kata juga. Tak ada anak ke? Tak ada, dah 15 tahun kahwin tak ada anak, mandul gamak dia. Itulah nasib orang perempuan, tuan-tuan. Kesian benar dema, tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan ni pahala besar, masuk syurga pun senang. Semayang, puasa, jaga faraj, taat pada suami, pilihlah mana-mana pintu syurga yang nak masuk. Semayang, puasa, jaga faraj, taat pada suami. Dah. Senanglah orang perempuan masuk syurga. Senang. Sebab apa senang? Sebab pahalanya banyak. Tetapi nak buat benda 4 tu lah yang susah. Semayang senang. Orang perempuan semayang tu, ke hujung sana tu. Orang perempuan semayang boleh buat. Mereka walaupun bertelekung, anak telekung, mak telekung, bapak telekung, tapi tetap mereka semayang. Orang laki-laki kepiah tak pakai, baju pagoda dia pakai. Boleh tak kita semayang macam orang perempuan, tuan-tuan? Demo boleh buat. Semayang bagi orang perempuan tak ada masalah. Kalau tak ada aircon boleh orang semayang. Puasa, orang perempuan paling kuat puasa. Hari raya puasa pun puasa. Kaleha makanlah lemang, kaleha puasa, kata dia. Hari raya pertama pun puasa. Cari pahala lebih, kata dia. Tak sihat orang tua ni. Hari raya pun puasa ni. Punya rajinnya puasa. Puasa 6 ni orang perempuan habis dulu. Orang lelaki tak habis lagi. Open sana, house sini, house sana, open sini. Dema dah habis dah. Raya kedua start puasa Syawal dah. InsyaAllah senang. Jaga kemaluan. Orang perempuan insyaAllah dia tak curang, dia tak zina. Dia taat pada suami dia. Dah ada suami dia, itulah rupa dia. Segak ke tak segak, itulah suami dia. Halui tak halui suami dia, itulah suami dia. Suami dia kecil je, 5 kaki je. Dia 6 kaki, itulah suami dia. Boleh bubuh celah ketiak suami dia tu. Tetap itulah suami aku. Kecil je suami dia, tuan-tuan. Bila naik motor tu, kita duduk di belakang, tengok isteri dia, macam isteri dia seorang. Bila kita potong, baru tahu lah ada suami dia. Tapi orang laki-laki bila tentu lagi, tuan-tuan. Kadang-kadang isteri dah cantik di rumah, dah nampak yang lain pula. Isteri tu punya setia di rumah, dah panjang je mata dia. Kadang-kadang suami dia mati, kita dah ngorak isteri dia. Nampak tak, tuan-tuan? Kadang-kadang baru bercerai 30 hari, dah kahwin lain. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa ya, ni cerita je, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan salah faham lah. Kadang-kadang suami dia baru mati, dah kita ngorak dia dah. Sebab tu akak-akak bila suami mati janganlah menangis sangat. Kadang-kadang bila mayat suami sedang dikapam menangis. Abang, siapa nak jaga kita? Anu ramai abang mati pula. Janji saya hidup semati. Kenapa abang mati dulu? Sampai hati abang pergi tinggalkan kami. Siapa nak jaga saya abang? Tu imam sampai duk bukitkan kapan? Saya ada, tak apa. Tapi bukan imam sini lah ya. Imam sini insya-Allah okey. Ni cerita di Afrika ni. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita seorang ibu, seorang isteri. Bila Allah Ta'ala uji kepada dia, susahnya jadi isteri. Bila dia tengok anak-anak dia makan, Allahu Akbar. Hasil masakan dia, hasil basuh tangan dia, hasil tangan dia, air tangan dia yang dia masak pada anak-anak dia. Bila dia tengok anak dia hirup sup sampai habis, keletihan dia masak hilang. Dia tengok suami dia makan sampai pinggan tu boleh buat zigzag, punya habis licin. Letih isteri tadi hilang. Indahnya, nikmatnya, saya bangkit sahur pukul 3.30 Ustaz. Saya masak Ustaz, tumbuk sambal. Rumah saya rumah flat Ustaz. Tingkat atas saya tu, tingkat 14 lagi Ustaz. Tingkat 14 macam pernah dengar je. Bergegar rumah Ustaz, saya tumbuk sambal Ustaz. Tiba-tiba suami saya makan habis Ustaz. Alhamdulillah. Itulah nikmat. Serupalah abang-abang ni, kerja daripada pagi sampai petang, bawa beras kampit, gula 2 kilo je. Hak sekarang 2 kilo je.
Anak tuan-tuan makan beras, makan gula, makan lauk. Apa yang tuan-tuan rasa bila anak tuan-tuan makan? Tidak ada perasaan yang lain melainkan seronoknya dalam hati. Rezeki yang kita cari, Allah bagi rezeki, anak-anak kita makan, alhamdulillah. Inilah dipanggil sebagai indahnya. Tapi macam saya, ustaz, tak ada rasa lah, ustaz. Kenapa? Anak tak ada, isteri tak ada, carilah baru. Pergi kahwin. Udah tua, ustaz. Dia berkata, tua-tua buat apa kahwin? Buat nyemuk katil tu, ustaz. Saya kata, Abang Haji, kahwin dulu. Tahulah nak buat apa lepas itu. Kahwinlah dulu. Jangan susah hati. Macam orang perempuan mengandung. Tuan-tuan, Allah kata, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Susahnya orang perempuan mengandung, susah atas susah. Macam bandingan setengah bata, 1 bulan ambil, ikat di perut. Bulan depan ikat lagi di perut. Bulan depan ambil lagi seketul, ikat di perut. Bayangkan 9 bulan duk bawa setengah bata dikumpul-kumpulkan jadi macam budak yang 9 bulan. Apa perasaan? Susahnya, tuan-tuan. Tapi bila seorang ibu melahirkan anak, hilang kesusahan dia, hilang kesakitan dia. Sakit pun darah. Tak ada ibu yang kita tanya dekat dia, nak anak lagi tak? No, tak ada yang jawab, tak nak dah, cukup dah, sakit. Itu hari pertama je bersalin. Sakit ke bersalin, non? Udahlah, tak nak lah, tak nak. Tuan-tuan tunggulah, tahun depan beranak lagi seorang. Bohong je, tuan-tuan. Pasal apa? Fitrah. Hilanglah. Lepas-lepas tu dia tengok anak dia gelak, anak dia senyum, dia tengok jari anak dia, dia tengok mata anak dia, dia tengok hidung anak dia duduk sengih seorang-seorang. Nak anak lagi lah. Nikmat. Kadang-kadang senang-senang je bersalin. Saya kata dah dulu, senang-senang je bersalin. Keluar troli je daripada hospital van tu, keluar bersalin atas troli, tuan-tuan. Punya senang je bersalin, Masya Allah. Tak payah susah-susah 4 jam, 5 jam sakit, tak payah. Allah Ta'ala bagi rezeki, senang bersalin. Keluar ambulan atas troli tu bersalin, depan orang ramai. Pakak duk ambil handphone, ambil gambar tu, prok, ramai tengok. Menangis di dalam bilik bersalin. Kenapalah rajin salin sangat? Kenapalah senang bersalin? Tak nyempat-nyempat depan orang ramai makcik bersalin. Malu makcik nas, oi. Biasalah makcik. Yang tahun lepas lagi teruk makcik. Depan pintu pagar dia bersalin makcik. Yang tahun lepas tu pun makcik juga. Dah 2 kali tadi. Itu yang makcik ralat benar rasa itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemuncak kita nak rasa nikmat puasa ni tunggu raya. Raya nanti, tuan-tuan, seronoknya. Tak boleh makan, boleh makan. Tak boleh ni, boleh. Mana ada orang yang raya tak seronok? Melainkan Fazidah Junaid ni. Miskin manusia, miskin kaya, semua bergembira. Aku miskin hina. Tu Nona Asiah punya lagu. Nona Asiah punya lagu, mai Fazidah Junaid buat lagu pula. Dah anak yatim pun seronok. Sekarang anak yatim mewah apa? YB nu bagi, YB ni bagi, persatuan nu bagi, pertubuhan ni bagi, masjid nu bagi, masjid ni bagi. Mewah apa? Anak yatim pun seronok, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Allah jamin orang puasa mesti seronok. Di antara orang yang paling seronok ialah Pak Ali. Sebab dia jual lemang laku. Mesti seronoknya, tuan-tuan. Apa masalah kita? Sebab itu bila tuan-tuan menghadapi ujian, relaxlah. Lepas ni Tuhan nak bagi senang. Kalau tak senang di dunia, senang dalam kubur. Kalau tak senang dalam kubur, senang di hari kiamat. Sebagai pendakwah, ujian banyak. Saya, tuan-tuan, penceramah ni 18 tahun dah. Saya aksiden 8 kali. Bumbung kereta saya atas bumbung orang. Kereta saya 4 tayar ke bawah, 4 tayar ke atas, saya ke bawah. Keluar cermin pun ada juga. Ujian sebagai penceramah. Tayar pancit, orang langgar belakang, kadang kita langgar orang. Ujian 8 kali aksiden. Itu ujian. Ujian tinggal anak isteri, 2 hari dah tak tengok isteri dia, tuan-tuan. Isteri nombor 2 tak jumpa. Isteri nombor 3 langsung saya tak tengok ni, tuan-tuan, punya sibuknya. Isteri nombor 4 langsung saya tak pernah pergi tengok macam mana keadaan.
Nak tengok macam mana, tak ada. Sebab dia kata saya kahwin 2-3. Macam mana tuan-tuan? Nak tengok macam mana, tak ada. Kadang-kadang ni, kita ni, apa orang cakap, semua kita percaya. Janganlah mudah percaya. Kajilah dulu, tanyalah dulu. Ustaz Kazim tu kamu panggil buat apa? Buat apa kamu panggil dia tu, tak boleh pakai punya ustaz. Terus percaya terus. Tadi saya sebut di ayat 4. Abdullah bin Salam, bapa Yahudi, pendeta Yahudi, orang paling alim Yahudi. Dia dengar di Madinah, di Mekah ada seorang Nabi yang mengaku menjadi Nabi. Abdullah bin Salam ni dengar Muhammad. Dia bapa Yahudi, orang rujukan Yahudi, orang paling besar bagi bangsa Yahudi di Madinah. Tetapi bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Abdullah bin Salam pergi duduk depan sekali, nak dengar apa Nabi cakap, nak tengok bagaimana rupa Rasulullah. Dia nak buat penilaian apa yang dia dengar dengan apa yang dia tengok depan biji mata dia, betul ataupun tidak. Kalau seorang Yahudi boleh jumpa, boleh cari, boleh tengok, dapat penjelasan daripada Rasulullah, kita bukan bangsa Yahudi. Kenapa hari ini bila dengar sesuatu cerita, terus kita percaya dengan mudahnya? Kata Abdullah bin Salam, aku tengok muka Rasulullah, tidak ada wajah penipu pada muka Rasulullah. Tidak ada wajah penipu pada muka dia. Kemudian aku nak dengar pula apa yang dia cakap. Dan apa yang Nabi cakap, tidak ada sesuatu pun yang menaikkan diri Rasulullah, melainkan apa yang Nabi cakap itu menaikkan manusia. 4 perkara yang Nabi pesan mula-mula sampai di Madinah. Ifsya'us salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamulah makanan, bagilah makan. Yang keempatnya wasilul arham, sambunglah silaturahim. Dan yang keempat, semayanglah malam. Wassallu wan nasu niyamun, semayanglah pada waktu orang lain sedang tidur di waktu malam. 4 inilah ucapan Rasulullah ketika mula-mula sampai di Madinah. Kata Abdullah bin Salam, ini bukan manusia biasa. Manusia biasa bila dia bercakap, dia akan menaikkan diri dia. Manusia biasa apabila bercakap, dia akan mengagungkan diri dia. Ini manusia mengajak manusia buat baik. Ini manusia yang benar. Tapi dia tak puas hati selagi mana dia tak dengar suara Rasulullah secara berdepan. Akhirnya dia tanya pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku adalah Abdullah bin Salam, aku adalah ahli kitab, aku adalah tok guru orang-orang di Madinah bagi bangsa Yahudi. Aku akan percaya pada kamu melainkan selepas kamu jawab 3 soalan ini. Kalau kamu berjaya menjawabnya, aku beriman dengan kamu wahai Muhammad. Soalan yang pertama, apakah makanan yang pertama ahli-ahli dalam syurga? Mula-mula masuk syurga, ahli syurga makan apa? Yang kedua, aku ingin bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah sebab seorang anak serupa mukanya dengan seorang ayah? Apa sebab seorang anak mukanya serupa dengan wajah seorang ibu? Dan soalan yang ketiga, aku nak tanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah perkara pertama yang menyebabkan berlakunya kiamat? Jawapan ini wahai Muhammad tidak akan orang tahu melainkan dia seorang Nabi saja. Ini yang Abdullah bin Salam direct tanya. Nabi Muhammad jawab, kata Rasulullah, makanan pertama ahli syurga dalam syurga ialah memakan hati ikan paus. Betul. 1-0. Pohon beringin dengan apa? Ru rendang ke apa, agak lupa lah pun. Ru rendang di Terengganu tu. Tuan-tuan. Soalan yang kedua, kenapa anak serupa dengan bapa? Kata Rasulullah, apabila sperma bapa mengatasi sperma ibu, maka anaknya akan jadi macam muka bapa. Apabila sperma ibu melebihi sperma bapa, maka anak macam ibu mukanya. Kata Abdullah bin Salam, betul, 2-0. Yang ketiga, apakah tanda yang pertama, tanda-tanda kiamat yang akan membawa manusia ke hari kiamat? Kata Rasulullah, api akan menghalau manusia pergi kepada mahsyar. Itu yang ketiga. Kata Abdullah bin Salam, 3-0. Terus melompat, angkat tangan, terlucuk kain terus. Itu cerita cerita apa dulu? Nujum 4 belalang.
Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Cuba tuan-tuan tengok Yahudi ni. Dia Yahudi, dia orang alim. Bila dia dengar satu cerita, 3 benda dia buat. Dia dengar satu-satu cerita, 3 perkara dia buat. Yang pertama, dia pergi tengok. Yang kedua, dia pergi dengar. Dan yang ketiga, dia pergi soal. 3 benda ni dia puas hati, baru dia buat. Kita hari ni dengar ya, apa pun tidak. Inilah penyakit kita tuan-tuan. Jadi syak, jadi sangka, jadi buruk sangka. Kita sembahyang tarawih macam mana kalau buruk sangka dengan orang? Macam mana Allah nak makbulkan doa kita kalau kita busuk hati dengan orang? Macam mana Allah nak angkat sembahyang kita kalau kita ni busuk hati, syak, tuduh fitnah yang bukan-bukan pada orang? Tambah-tambah kita tuduh pada orang alim, tuduh pada tok guru yang bukan-bukan. Sebab tu saya sebutkan pagi tadi di Kemensah, bila wartawan temu ramah saya. Dalam bulan minggu ni tuan-tuan, tak berhenti-berhenti wartawan temu ramah saya. Daripada CNN sampai Al Jazeera, daripada AP, Atlanta pun datang. Oh hebat tuan-tuan, saya kira glamour lah dalam bulan ni. Tuan-tuan tengoklah dalam surat khabar pun ada gambar saya, dalam televisyen pun ada, CNN pun ada, Al Jazeera pun ada. Termasuk satu syarikat, satu televisyen untuk rancangan akhbar, untuk rancangan berita. Mari temu ramah saya. Apa pendapat ustaz tentang kenyataan ... tentang masuk syurga parti ni, masuk syurga parti ni, tak boleh masuk syurga? Saya jawab, saya kata syurga adalah hak Allah. Nak menentukan masuk syurga itu ialah hak Allah. Allah izin kita masuk, Allah tak izin kita tak masuk. Bergantung kepada 2 syarat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga tak boleh masuk gitu-gitu. Syurga kena ada syarat, iman dan amalan. Kalau iman tak betul, akidah tak betul, amalan tak betul, tetap tak boleh masuk syurga. Tetapi kalau dengan rahmat Allah, tetap boleh. Jadi apa rumusan ustaz? Rumusan saya, sempena bulan Ramadan ini, ambil satu ketetapan. Benda-benda macam ni tak salah, duk highlight malu ke orang. Kita duk kata-kata macam ni, sudahlah. Yang kedua saya minta untuk lebih adil, panggil tok guru, tanya dia betul-betul apa maksud tok guru. Lebih kita faham dan lebih selamat daripada fitnah, lebih memberi keadilan. Itu yang saya minta. Baik ustaz, itu sajalah temu ramah kita. Baik, assalamualaikum. Balik. Tuan-tuan, saya tetap cakap, sebab kita nak bagi faham, jangan sampai satu keadaan kita syak, kita ngumpat. Jangan. Bukan kata dengan tok guru aja, siapa-siapa pun. Walaupun dia bukan tok guru, dia tok gurau sekalipun. Tetap kita tak boleh kata pada dia, tetap kita tak boleh busuk hati dengan dia, tetap kita tak boleh syak dengan dia. Dia berhati-hati tuan-tuan. Kita takut amalan kita ditolak dengan sebab perkataan-perkataan busuk yang keluar daripada mulut kita. Yang kedua, kelebihan faedah. Kelebihan dan faedah ujian. Yang keduanya ialah memperolehi pahala yang besar. Pahala orang yang sakit sembahyang lebih besar daripada pahala orang sihat sembahyang. Tu kena faham tu. Dalam sembahyang fardu, wajib berdiri bagi orang yang sihat. Siapa yang tak sihat, siapa yang sihat saja-saja tak nak sembahyang berdiri, tak sah sembahyang dia. Orang yang sihat wajib berdiri bila sembahyang. Melainkan kalau dia sakit, boleh dia duduk. Siapa-siapa yang sembahyang duduk, sihat saja-saja duduk sembahyang fardu, batal dan berdosa. Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia buat-buat duduk sebab tak nak baca doa. Tok imam masjid yang asal sakit perut, suruh dia jadi imam. Maghrib nanti kamu naik, aku tak dapat ke masjid, sakit betul perut aku. Ini masuk kali ke-16 ni aku ke Jamban ni. Baik, hamba Allah ni pun ganti tok imam. Habis sembahyang maghrib, satu hamba Allah datang. Tuan, saya cadang nak buat kenduri di rumah, minta tuan baca doa boleh lepas sembahyang isyak. Doa nak kata tak boleh, malu dah jadi imam. Boleh insya-Allah. Doa arwah ke tahlil ke apa? Tahlil. Sudah. Dia tak hafal doa tahlil tuan-tuan. Apa jalan aku nak buat?
Dia duduk menung kat belakang, kawan dia kata, "Hai, kenapa menung Haji? Aku ni tak hafal doa tahlil. Orang tu pula minta baca doa tahlil pula lepas isyak. Macam mana nak buat ni? Apa susah? Nanti sembahyang isyak kamu duduk." Kenapa duduk? Buat-buatlah sakit. Nanti habis-habis sembahyang isyak, dia jumpa kamu, cakaplah kamu tak sihat, sakit. Sembahyang pun duduk. Bagus kepala otak kamu ya. Penasihat 25%. Sembahyang isyak, tu imam pun duduk. Padahal dia tak sakit. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk, sakit. Habis-habis sembahyang isyak, tak dapatlah aku pergi rumah kamu, aku tak sihat pula, sakit kepala ni, pening. Sembahyang tadi pun duduk. Tak boleh tu imam, saya faham. Tak sah sembahyang tu imam tu. Yang tak sah nombor 2 siapa? Yang penasihat 25%. Walaupun dia sembahyang berdiri, Allahu Akbar. Dah duduk dah orang tua tu. Pandai berlakon, nampak. Dia tahu hamba Allah tu, dia pun tak sah. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan sembahyang duduk, pahala tuan-tuan samalah dengan pahala orang sembahyang berdiri. Tetapi fadilat orang sembahyang duduk kerana sakit lagi besar. Sebab sakit-sakit pun boleh datang sembahyang. Tuan-tuan hari ni boleh datang sembahyang, tak heran sebab tuan-tuan sihat. Boleh berjalan kaki daripada Giant sampai ke sini sebab sihat. Tapi kalau orang sakit boleh merangkak datang sembahyang, kan pelik bunyi dia tuan-tuan. Tuan Haji datang, naik apa? Kursi roda lah. Siapa tolak? Sendiri tolak lah. Sendiri sakit, sendirilah tolak. Daripada mana? Daripada Giant tu. Ya Allah, besarnya pahala Tuan Haji. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan sakit, tuan-tuan buat ibadat, kena anggap 3 benda sudah tuan-tuan dapat. Pahala dapat, ganjaran, pahala dapat, darjat naik, dosa hapus. 3 benda ni bagi orang yang sakit bila buat ibadat. Yang pertama, pahala dapat. Yang kedua, dosa hapus. Yang ketiga, darjat makin naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.